Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Kapten Muhammad Khairul Nizam bin Abdul Razak Halim, Master Senior DPO, Presiden Malaysia Offshore Seafarer atau lebih dikenali sebagai MOS. Saya ingin memohon maaf kerana tidak dapat hadir semasa sesi virtual conference kerana masih lagi berada di atas kapal. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Ministry of Transport MOT selaku penganjur bagi persidangan maya ini, Persatuan Ikmal selaku pengelola program dan Dev kehormat kerana sudi menjemput saya selaku wakil pelaut offshore dalam memberikan pandangan dan berkongsi tentang tekanan dan masalah pelaut offshore di perairan Malaysia. Kerana pelaut juga adalah golongan yang paling terkesan sejak wabak COVID-19 melanda dunia. Tekanan yang dihadapi oleh pelaut offshore dewasa ini amat membimbangkan sekali disebabkan oleh ketidakserasian SOP di antara negeri-negeri yang melibatkan oil and gas, terutama sekali penglibatan dalam proses pertukaran anak kapal, kesihatan dan kebajikan mereka di atas kapal. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kapal offshore mempunyai banyak kategori perkhidmatan dan di antaranya adalah fast crew boat, bot yang digunakan bagi mengangkut pekerja offshore dari pelabuhan ke platform. Kru bercampur dengan pekerja offshore yang telah dikuarantinkan dan divaksinasikan dan bertukar setiap hari. Kebarangkalian jangkitan adalah high risk. Standby boat, bot yang berada di laut untuk standby di platform, biasanya selama sebulan atau lebih, hanya kru kapal sahaja. Kebarangkalian jangkitan amatlah rendah. Landing craft, kapal pengangkut barang berkapasiti rendah dan terhad dari port ke platform and vice versa, hanya kru kapal sahaja. Kebarangkalian jangkitan adalah rendah. ASTS PSB, kapal pengangkut barang multi-purpose dari port ke platform atau rig, hanya kru sahaja di atas kapal. Kebarangkalian jangkitan adalah rendah. Accommodation workboat, kapal yang membawa contractors dan specialist untuk maintenance platform. Kru kontraktor dan specialist bercampur gaul dalam tempoh sebulan atau lebih. Kru dan kontraktor telah dikuarantinkan dan divaksinasikan. Kebarangkalian jangkitan adalah sederhana. DSB Drilling Support Vessel, high-tech vessel untuk drilling, diving operation atau pipeline underwater survey. Kru kontraktor dan spesialis bercampur gaul dalam tempoh sebulan atau lebih. Kru dan kontraktor telah dikuarantinkan dan divaksinasikan. Kebarangkalian jangkitan adalah sederhana. Pertukaran anak kapal untuk warga negara Malaysia. Semua pelaut diwajibkan untuk mendapatkan dos vaksin yang lengkap sebelum mereka dibenarkan untuk sign on. Oleh yang demikian, kuarantin untuk 14 hari sign on dan sign off adalah tidak wajar sama sekali. Disebabkan oleh kuarantin yang berpanjangan ini, kami pelaut offshore terpaksa memendekkan tempoh bercuti bersama keluarga. Ini kerana 28 hari telah kami habiskan semata-mata untuk dikuarantinkan tanpa gaji dibayar. Gaji kami berstatus kontrak, seperti kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, dan kebiasaan hasil simpanan dari gaji yang bekerja untuk 3 bulan sudah diperuntukkan untuk kegunaan perbelanjaan keluarga dan sebagainya semasa tempoh bercuti. Apa erti kekeluargaan jika waktu bercuti kami banyak dihabiskan semasa tempoh kuarantin yang sangat panjang dan berat sebelah? Persoalannya, adakah kami mampu untuk bercuti lebih panjang lagi? Dan semestinya jawapannya adalah tidak. Ini disebabkan oleh kekangan kewangan. Dan apakah kesan yang akan terjadi untuk jangka masa panjang pada kami pelaut offshore dan keluarga kami? Di mana lagi kekuatan kami jika hak institusi kekeluargaan kami runtuh disebabkan masa kami banyaknya dihabiskan tanpa mereka? Ada pelaut yang dikuarantinkan lebih dari sebulan disebabkan perubahan SOP yang bercelaru dan tidak munasabah. Cuba bayangkan jika anda dikurung selama sebulan lebih di hotel hanya bertemankan jendela.
hidup umpama seperti dalam penjara. Jika dahulu kontrak kami selama 3 bulan, akan tetapi disebabkan kuarantin ini, ada pelaut terpaksa berada di atas kapal selama lebih 5 dan 6 bulan. Ini disebabkan susah mencari pengganti dan jadual kemasukan kapal ke pelabuhan, ditambah dengan penindasan SOP kepada kapal yang harus dikuarantinkan sebelum masuk ke port. Ada juga kes yang dilaporkan kepada kami yang mereka sudah pun lengkap di kuarantin selama 14 hari di hotel, dan disebabkan jadual kapal yang tidak menentu, mereka terpaksa dikuarantinkan semula kerana telah melebihi tempoh 24 jam selepas memotong gelang. Dan ada juga yang telah 14 hari dikuarantinkan terpaksa menambah lagi hari kuarantin mereka disebabkan kapal tidak balik lagi ke pelabuhan. Ini disebabkan oleh penyewa kapal charterer tidak mahu kapal mereka menghabiskan masa yang lama di kuarantin di Anchorage. Daripada 14 hari, ada yang sampai sebulan atau sebulan lebih dikuarantinkan tanpa mendapat gaji. Ini amat memberi tekanan kepada pelaut kita yang sepatutnya sebelum mereka memulakan tugas mereka, mereka berada dalam keadaan bersedia dan segar, bukannya datang dengan keadaan berdepan dengan pelbagai masalah yang terpaksa dihadapi. Manakan tidak, dikuarantinkan tanpa gaji, nafkah, sewa rumah, bayaran bulan insurans, hutang pinjaman rumah, hutang kereta serta bil-bil yang perlukan duit untuk dibayari. Jika tiada gaji, bagaimanakah mereka hendak melunaskan semua itu? Shore leave. Isu ini amat kritikal sekali untuk dibahaskan. Mereka yang pernah berlayar mesti tahu kenapa shore leave amat penting kepada pelaut. Turun ke darat bagi menikmati pemandangan walaupun hanya meminum secangkir kopi amat melegakan para pelaut yang turun ke darat. Ia umpama button reset kepada minda pelaut untuk kembali semangat bertugas. Jika shore leave disekat, maka tidak akan ada lagi celoteh-celoteh untuk didengarkan oleh para pelaut apabila mereka berlayar keluar dari port. Maka akan sunyi sepilah mess room disebabkan masing-masing akan hanya duduk di bilik memandang lantai katil dan memandang orang-orang yang sama setiap masa. Ini menambahkan lagi tekanan pelaut-pelaut dan boleh mengganggu emosi dan semangat mereka untuk bekerja. Maka kualiti pekerja pelaut akan terjejas dan lebih buruk lagi bakal mengundang kemalangan disebabkan oleh tekanan dan beban tugas yang tak dapat nak dilepaskan semasa berada di pelabuhan. Ramai juga pelaut yang mempunyai masalah-masalah mereka sendiri yang hanya boleh diselesaikan dengan kehadiran mereka sendiri di premis-premis kerajaan dan perbankan. Keperluan asas yang lain yang perlu mereka beli untuk gunaan mereka di atas kapal, oleh kerana memerlukan, mereka terpaksa menggunakan khidmat rana membeli barang dan terpaksa membayar upah kepada rana bagi membeli barang keperluan mereka sendiri. Membeli barang keperluan sendiri adalah salah satu terapi minda bagi pelaut. Disebabkan tidak dapat turun ke darat, ship provision yang dahulunya dibeli sendiri oleh pelaut terpaksa menggunakan supplier yang harganya jauh lebih mahal dan barang yang diperolehi tidak lagi segar dan menghampiri tarikh luput. Ada juga pelaut yang perlu ke klinik untuk mendapatkan rawatan dan membeli ubat di farmasi. Hak mereka dinafikan dengan tidak membenarkan mereka untuk turun ke darat dan SOP yang tidak ada memaksa mereka untuk sign off dan dikuarantinkan semula jika ingin mendapatkan rawatan. SOP berat sebelah adalah tidak wajar dan tidak masuk akal sama sekali apabila pekerja offshore yang sign off mereka tidak perlu dikuarantinkan dan hanya perlu menunggu result PCR sebelum mereka boleh pulang ke rumah. Sedangkan mereka berada bersama di atas kapal yang sama bekerja bersama dan makan pun bersama. Hanya kerana mereka didaftarkan sebagai pekerja offshore dan bukan pelaut offshore, mereka diberikan pengecualian daripada kuarantin. Jika dipikirkan logik akal yang masih waras, sudah semestinya mereka juga perlu dikuarantinkan seperti mana pelaut offshore. Di sini kita lihat SOP yang digunakan adalah SOP asalkan boleh dan berat sebelah. Saya amat kesal dengan sikap dan kebolehan cerdik pandai badan-badan yang menyediakan SOP yang tidak mengambil pandangan daripada jabatan yang lebih arif dalam industri perkapalan sebelum menangka SOP mereka.
Saya selaku Presiden MOS berharap dengan apa yang dibincangkan pada sesi ini, pada pihak yang berprihatin terus memberi tumpuan supaya generasi pelaut Malaysia terjaga dan tidak dipinggirkan seperti yang lepas-lepas. Oleh yang demikian juga, kami mahu pihak yang terlibat meneliti dengan setiap sudut dan inci agar pelaut yang bergolongan profesional yang juga telah banyak berkorban untuk negara terjamin dari pihak kerajaan dan swasta. Soal kepinjangan yang lepas harap dibetulkan supaya pelaut terus depan, kerana pelaut adalah invisible frontliner yang banyak membantu kerajaan dan khususnya untuk negara kita Malaysia yang tercinta dalam sektor ekonomi, kerana laut adalah nadi ekonomi negara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak MOT, Ikmal dan yang lain kerana sudi menjemput saya dalam sesi ini. Sekian, terima kasih. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.